This call is now being recorded. Okay, this call is now being recorded. Maknanya saya sedang merakam video ini ya. Saya ambil video supaya kawan-kawan lain yang tidak boleh join boleh tengok kemudian. Okay, kita mulakan sekarang lah ya. Saya mulakan sekarang. Dan kita sambung pelajaran kita hari ini ya. Muka surat 54. Ya baik. Jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan ya. Jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Okey. Kita sudah belajar ya, kita sudah belajar sebelum ini yang sel ini terbahagi kepada dua, iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, dan kamu juga ya semalam saya sudah arahkan, saya suruh kamu supaya melukis sel haiwan dan sel tumbuhan serta dia punya bahagian dan fungsi. Ya, sepatutnya kamu sudah tahu ya, kalau ditunjukkan gambar mana satu sel tumbuhan dan mana satu sel haiwan, kita sudah boleh kenal pasti ya di mana apa itu sel haiwan dan sel tumbuhan. Dan sel haiwan dan sel tumbuhan ini dia ada banyak ya. Sebenarnya dia ada banyak beribu-ribu jenis sel. Jenis sel ya. Bukan bilangan sel, jenis sel. Ada banyak jenis. Ya. Contohlah, kalau saya boleh bagi contoh sedikit, di dalam otak kita ada sel yang special. Ini untuk apa? Sel ini ada di dalam otak untuk kita mengingat, untuk kita bergerak. Ini semua sel di dalam otak contoh. Kemudian mata kita pun ada sel yang special. Sel yang khas. Dalam sel mata pun ada sel. Untuk apa? Untuk melihat. Dan kulit kita pun ada sel yang khas ya, untuk melindungi badan. Itu maksud dia yang kita panggil jenis-jenis sel. Tetapi di dalam tingkatan satu, kamu kena kenal pasti hanya beberapa sel sahaja ya, yang penting di dalam badan manusia ya, yang pertama, dan sel di dalam tumbuhan. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Mula-mula kita akan tengok sel haiwan, animal cells di sini. Okey, kita tengok sel yang pertama, nama dia sel epithelium. Sel epithelium ya, sel epithelium. Okey, dan ini contoh ataupun gambar sel epithelium. Ya, jenis sel yang pertama, sel epithelium. Alright. Jadi apakah fungsi dia? Melindungi organ badan. Melindungi organ badan itu dia punya fungsi yang pertama, dan juga merembeskan mucus. Mucus ini macam hingus. Ya, kalau kamu ingat apa itu, kalau kamu mau tahu apa itu mucus, contohnya, contoh mucus ialah kita punya hingus. Di dalam hidung itu contoh mucus. Ya, dalam hidung kita sentiasa lembab, bukan? Dia ada basah dan lembab sedikit di dalam hidung, dan kalau kamu korek hidung, bukan korek lah, dia ada rasa macam basah-basah kan, macam lekat-lekat. Itu nama dia mucus, ya, mucus. Okey. Ingat, sel epithelium melindungi organ badan dan merembeskan mucus. Kita panggil dia mucus. Mucus ini ya, bukan hanya di dalam hidung, di dalam badan pun ada mucus. Okey, satu lapisan ya, mucus ini macam ada satu layer ataupun satu lapisan di atas sel epithelium. Okey, dia bagi satu layer untuk melindungi organ badan. Baik, saya teruskan yang kedua. Yang kedua, kita panggil dia sebagai sel saraf. Okey, sel saraf. Dan tengok dia punya gambar macam mana. Pastikan kamu faham dan kenal pasti dia punya bentuk sel itu macam mana. Ini bentuk sel dia.
Kita panggil dia sel saraf. Fungsi, apakah fungsi? Membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Membawa maklumat. Contohnya, sekarang ini kamu sedang melihat, betul? Kamu sedang melihat saya. Kamu sedang melihat saya dan kamu juga sedang mendengar. Macam mana daripada mata, macam mana kamu boleh faham apa yang saya cakap dan kamu boleh faham apa yang saya dengar? Apakah yang membawa isyarat itu? Isyarat itu dibawa oleh sel saraf. Pergi ke mana? Pergi ke otak. Okey, ataupun contohnya kalau kamu ambil pisau, contohnya kamu ambil pisau ataupun kamu ambil pin, cucuk di sini tajam. Pin ini tajam tengok kat video. Pin ini tengok saya punya kamera Pin ini tajam. Dan bila kamu cucuk kamu punya jari, apa yang kamu rasa? Kamu rasa apa? Rasa sejuk ke rasa apa? Kalau kamu ambil pin tajam, kamu cucuk jari. Apa rasa? Cakap. Siapa boleh cakap? Kamu cucuk, kamu rasa apa? Boleh chat? Mana Jason? Tengok kamera. Kamu akan rasa apa? Kamu akan rasa, mana dia? Presentation. Pin. Kamu cucuk ini, kamu akan rasa apa? Kamu akan rasa sakit, betul? Kamu akan rasa dia sakit. Dan macam mana kamu rasa sakit? Sebab di dalam tangan ini, dia ada sel saraf yang terus hantar pergi ke otak. Itu sebab kamu boleh rasa. Kalau ada kamu rasa sakit ke, kamu rasa macam panas ke ataupun rasa sejuk, siapa yang bawa? Sel saraf yang bawa. Okay? Right. Kemudian yang ketiga ialah sel darah merah. Ini kena ingat. Ini yang ketiga, kita panggil dia sel darah merah. Apa fungsi dia? Sebelum tu tengok gambar dia. Ini adalah gambar sel darah merah. Dan fungsi dia antaranya ialah ciri-cirinya dia tiada nukleus dan bentuknya dui cekung. Ini bentuk dia dui cekung untuk menambahkan luas permukaan. Yang ketiga, mengandungi hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Dan sel darah merah ini dia berada di dalam darah kita. Itu sebab darah kita berwarna merah. Kenapa darah kita berwarna merah? Kerana di dalam darah kita terdapat sel darah merah. Ini sel darah merah Kalau saya boleh tunjukkan gambar dia, sel darah merah sekejap sel red blood cell lah dalam bahasa Inggeris kita panggil red blood cell. Ini contohnya. Ini contoh sel darah merah. Dalam apa? Ini berada di dalam darah kita. Kecil ke besar ni? Sel kecil ke besar? Sel ini dia kecil. Boleh tengok melalui apa? Hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Nanti kalau kita ada masa masuk ke sekolah, kita akan tengok sel. Pakai apa? Pakai ini. Mikroskop. Kita akan pakai ini mikroskop. Ini. Kita akan cuba nanti masuk ke sekolah, kita boleh cuba pakai ini untuk melihat sel. Okey. Dan ini adalah contoh sel darah merah sel darah merah. Okey. Boleh faham Okey, seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Nombor berapa ini? Tadi nombor 3. Yang ini nombor yang keempat. Sel haiwan yang keempat. Kita panggil dia sel darah putih.
Okey, yang tadi darah merah, yang ini darah putih dan bentuk dia begini. Kamu kena kenal pasti dia punya bentuk dia macam mana ya. Apa fungsi sel darah putih? Mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Contohnya begini, ya. Kalau saya boleh tunjukkan gambar dulu ya. Saya tunjukkan gambar dahulu. White blood cell ataupun sel darah putih. Ini sel darah putih. Kamu tengok gambar ini, ya. Yang ini sel darah putih sebab dia berwarna putih. Yang tadi ini sel darah merah. Ya, dua-dua sel ini berada di dalam darah kita. Okey, sel darah merah tadi dia membawa oksigen dan sel darah putih ini dia melawan bakteria ataupun dia melawan kuman. Okey, dia melawan kuman. Apa contoh dia? Kita tengok di sini. Contoh dia, nak tengok ni gambar je sini ya. Nampak ini semua sel darah ya. Dia ada sel darah putih dan sel darah merah di gambar dia ini. Okey. Dan kita tengok bagaimana sel darah putih ini dia cuba lawan dengan bakteria. Okey. Ini tengok di sini dulu. Ini sel darah putih ya yang bergerak ini, yang macam jelly ini. Dia cuba pergi lawan kalau ada bakteria ataupun ada kuman yang masuk, dia akan lawan bakteria itu. Okey. Ini sel darah putih. Mana dia, kalau senang nak beritahu, dia macam tentera lah ya, dia macam tentera di dalam badan kita untuk melawan penyakit. Okey. Nanti kita akan tengok lagi lah macam mana video dia. Boleh Okey, kita sambung. Sel yang seterusnya kita panggil dia sebagai sel pembiakan. Ini sel nombor berapa? Dan ini sel nombor 5. Kita panggil sel pembiakan. Sel pembiakan ada dua. Satu kita panggil ovum dan satu kita panggil sperm. Sperm ni daripada lelaki dan ovum ini daripada perempuan. Ya. Kalau sperm dengan ovum ini dia bertemu, sperm ovum dia bertemu akan jadi anak yang barulah. Nah, ini kita akan belajar pada bab 4 nanti. Okey. Apa fungsi ovum? Ovum membawa bahan genetik perempuan, sperm membawa bahan genetik lelaki. Apa contoh bahan genetik? Apakah itu genetik, bahan genetik? Ya, bahan genetik ni apa sebenarnya? Bahan genetik. Contohnya, ya, emak kamu, contoh ya, emak kamu dia rambut dia keriting, ya, dan mata dia berwarna biru. Contohlah ya, rambut dia keriting, mata dia biru, kemudian kulit dia warna putih. Ya, contoh. Itu contoh maklumat genetik. Contoh ya, paling mudah begitulah ya. Dan kalau ayah kamu pula rambut dia lurus, mata dia warna coklat, warna perang, warna coklat, dan kulit dia gelap. Itu adalah genetik apa? Itu adalah genetik, maklumat genetik ataupun bahan genetik daripada ayah. Dan apa mereka berkahwin, dapat anak, mungkin anak dia apa? Mungkin anaknya rambut dia lurus macam bapa, mata dia biru macam emak. Itu contoh dia ya. Bagaimana kita panggil dia genetik ini, right? Ovum dan sperm. Okey. Ini nanti kita bab 4 ni baru belajar. Seterusnya yang keenam. Yang keenam kita panggil dia sebagai sel otot. Ya, sel otot. Dia dapat mengecut dan mengendur untuk menyebabkan pergerakan. Okey, dan cuba ingat ini bentuk dia. Sel otot, ya, bentuknya macam UFO ni.
untuk bagi kita bergerak. Saya bercakap pun menggunakan otot. Kita angkat tangan pun menggunakan otot. Mata kita untuk bergerak, ya, mau buka mata, tutup mata juga menggunakan otot. Okey, apa je kita panggil dalam English, kita panggil dia muscle cell. Ini sel otot. Dia boleh merenggang dan dia boleh mengendur untuk membuat pergerakan. Ya, untuk membuat pergerakan. Apa ni? Nampak ni? Dia boleh membesar. Ini contoh sel otot dia. Dia boleh besar, dia boleh kecil. Dia boleh besar, dia boleh kecil di sini. Ya? Ataupun ada yang lain. Macam ni contohlah lagi satu, ya. Ini contoh yang lagi satu. Internet slow sikit. Private gift. Contoh lagi satu macam ini, ya. Kamu tengok. Tengok yang ni contoh. Tengok gambar ini kan. Ni tangan, ya. Ada otot di sini. Dan dia boleh besar, dia boleh kecil. Otot. Dan kalau kita selalu angkat berat, otot ni akan jadi kecil ke jadi besar, kamu rasa? Kalau selalu angkat berat, pergi gym, you selalu angkat berat, nanti otot dia jadi besar. Macam ini. Bodybuilder. Ini. Dia boleh jadi besar macam ini. Ini banyak gambar apa ni? Ini betulkah gambar ini? Nampak sini. Ini semua otot dia lah dia jadi besar. Sebab otot dia selalu bawa. Dia selalu, orang panggil apa? Dia selalu exercise, nanti otot dia akan jadi besar. Okay. Alright. Kita sambung. Ini sel otot. Kita panggil dia sel otot, ya. Okay. Boleh faham? Boleh sambung? Okey, seterusnya sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada berapa semua? Ada 1, 2, 3 dan 4. Yang nombor 1, ini sel di pokok, ya, ataupun pada tumbuhan, bukan pada manusia, ya, ataupun bukan pada haiwan. Okey, kita tengok satu persatu sel tumbuhan. Yang pertama kita panggil dia sebagai sel epidermis. Okey, sel epidermis nombor 1. Berfungsi untuk mengurangkan air, mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan nutrien. Ini adalah contoh sel epidermis. Okay? Dan sel epidermis ni biasanya pada bahagian daun. Pada bahagian daun. Contohnya, ya, sel epidermis contohnya pada bahagian daun. Okay, kita panggil dia epidermis cell leaf pada bahagian daun. Ya. Ini contoh dia. Ini bahagian sel. Boleh tengok ke tak boleh? Ya, boleh tengok, kita gunakan mikroskop. Ini contoh gambar dia. Okay, ini contoh gambar sel epidermis pada daun. Ya. Pada daun lah, ya. Pada daun. Ini daun. Daun warna apa daun? Daun ada warna hijau. Biasanya warna hijau lah daun, ya. Okay. Okay, kita tengok sambung lagi. Yang kedua kita panggil dia sel palisad. Ini yang kedua. Ada klorofil untuk fotosintesis, ya. Dia ada klorofil untuk fotosintesis. Ini sel yang kedua, kamu kena ingat, sel palisad. Okey. Yang seterusnya sel yang ketiga kita panggil dia sel pengawal.
ya. Sel pengawal contoh dia, fungsi dia untuk terbuka pada siang hari untuk fotosintesis dan tertutup pada malam hari untuk mengelakkan kehilangan air pada hari yang panas, ya. Dan sel pengawal sel pengawal ini juga mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Ya, bagaimana bentuk dia? Dan ini adalah bentuk sel pengawal. Ini dia bentuk sel pengawal. Ya. Dan kalau bentuk yang sebenar macam mana? Kalau dilihat di bawah mikroskop, ini adalah bentuk sebenar sel pengawal. Ini, nampak ini? Yang ini ya. Ini adalah sel pengawal. Kalau buka untuk masukkan karbon dioksida dan air pun keluar. Ini daripada daun ya. Ini mereka ambil gambar ini mikroskop daripada daun. Dan kita cuba lihatlah nanti ya di dalam makmal nanti. Okey. Ada lagi? Dan last sekali untuk sel tumbuhan nombor 4 kita panggil dia sebagai sel rerambut akar. Ya, ataupun sel akar ni pada bahagian mana? Pada bahagian akar tumbuhan. Okey. Fungsi dia untuk apa? Meningkatkan luas permukaan, menyerap banyak air dan nutrien dari tanah. Ya, ini dia ya. Ini biasanya pada bahagian akar ataupun bahagian root, root of the plant, kita biasa panggil dia sel rerambut akar ini. Okey. Okey, boleh faham? Seterusnya kita sambung pembentukan organisma. Boleh juga lihat pada muka surat 56 sekarang ya. Ini penting. Ini sangat penting. Urutan organisasi sel. Yang ini sangat penting, mesti ingat sampai kamu tingkatan 5. Urutan organisasi sel. Urutan dia ya. Yang pertama mestilah kita panggil dia sel. Ini yang pertama. Urutan yang pertama ialah sel. Ini yang pertama. Sel ada satu kan ada banyak? Macam ini. Kita ambil satu contoh ya. Sel epithelium. Sel epithelium ini adalah salah satu sel haiwan. Dan kalau kamu tengok di sini, ada berapa sel di sini gambar ini? Cuba tengok gambar ini. Gambar di sini cuma ada satu sel saja. Jadi kita boleh katakan dia sebagai sel di dalam organisma multisel yang mempunyai fungsi yang spesifik. Jadi sel mula-mula bermula daripada satu sel. Okey. Tapi kita adalah multiselular ya. Kita adalah organisasi multisel. Jadi ada banyak sel. Daripada sel dia akan menjadi apa? Daripada sel akan jadi tisu. Okey, daripada sel akan menjadi tisu. Apakah itu tisu? Nombor 2. Kalau you tengok gambar di sini, kalau you tengok gambar di sini, maksud tisu ialah sel yang fungsi yang sama dan dia bergabung, dia combine. Nampak tak? Boleh faham tak di sini? Yang ini mula-mula sel epithelium, maknanya hanya ada satu sel. Dan dia akan menjadi tisu apabila dia ada banyak sel. Nampak sini? Ada berapa sel sini? Dia ada satu kumpulan sel yang sama. Ya. Sel yang sama dia gabung akan jadi tisu. Boleh faham? Okey. Daripada tisu akan jadi organ. Ya, dia akan jadi organ. Apa pula organ ini? Ya, organ pula ialah tisu yang berlainan daripada tisu, dia akan menjadi organ. Okey. Apakah organ? Organ ialah tisu yang berlainan, bekerjasama untuk menjalankan fungsi organ.
Okey. Dan ini dia sudah lain ya. Dalam organ ini dia bukan hanya ada satu tisu, dia ada banyak tisu. Banyak tisu-tisu yang lain. Contohnya apa? Macam contoh ni bahagian organ yang namanya perut ya. Organ yang namanya perut ini dia ada tisu otot, dia ada tisu epithelium, dia ada tisu saraf. Kalau tisu-tisu ini bergabung, dia akan jadi organ. Dia akan jadi organ. Okey. Kemudian daripada organ dia akan jadi sistem. Dan apa ini sistem? Sistem dikatakan ialah beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan. Dalam sistem dia ada banyak organ. Contohnya, mulut ini satu organ, esophagus organ, perut organ, usus kecil organ, usus besar pun organ. Dan bila semua organ ini bergabung, dia akan jadi sistem. Ya, dia akan jadi sistem. Dan kemudian daripada sistem dia akan jadi organisma. Organisma ni ialah contohnya mungkin kita panggil organisma jugalah ya, manusia ataupun pokok ataupun haiwan ya. Apa maksud organisma? Organisma maksud dia semua sistem bekerjasama. Gabungan semua sistem. Campurkan semua sistem akan jadi organisma. Okey. Jadi dia pun saya ambil contoh ini saja ya. Jadi yang penting di sini kamu kena ingat soalan organisasi sel ya, kena ingat yang pertama ialah sel. Kena ingat ini betul-betul, jangan lupa ya. Mula-mula sel, kemudian dia jadi tisu. Daripada tisu dia jadi organ, daripada organ jadi sistem, dan daripada sistem dia menjadi organisma. Apakah tisu? Tisu itu maksudnya ada banyak sel. Apakah organ? Organ ini maksudnya ada banyak tisu. Apakah sistem? Sistem maksudnya ada banyak organ. Dan apa dia organisma? Organisma ini dia ada banyak sistem. Okey? Kena faham yang ini betul-betul. Baik? Okey. Ini yang terakhir ya. Okey, yang terakhir sistem di dalam badan manusia. Oh, ini kena ingat ni banyak ni. Okey. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, sistem perkumuhan. Bagi besar sikit. Boleh besar lagi. 260 lah. Okey. Ini sistem yang berada di dalam badan manusia. Sistem perkumuhan, kamu tengok ya. Dia ada berapa organ di sini? Dia ada 1, 2 dan 3. Dia ada 3 organ. 3 organ. Dan organ ini dia bergabung untuk menjadi apa? 3 organ ini dia bergabung akan menjadi sistem. Peparu, ginjal dan kulit ya, gabung dia akan jadi sistem. Dan apa nama sistem itu? Sistem perkumuhan. Dan apa dia fungsi dia sistem? Menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan. Contohnya kalau air yang berlebihan, kamu minum air banyak, nanti air itu akan keluar balik kan. Kamu pergi ke tandaslah untuk buang air kecil. Ya. Ataupun masuk oksigen dan keluarkan karbon dioksida ya semasa pernafasan, itu pun dalam sistem perkumuhan. Ya. Dan kamu akan belajar sistem perkumuhan ini pada tingkatan 3. Tingkatan 3 baru belajar. Okey. Baik. Yang kedua, sistem rangka. Dia ada 2 bahagian, tengkorak dengan tulang. Kamu kena ingat nama sistemnya. Ini sistem rangka. Apa tujuan sistem rangka? Menyokong badan dan melindungi organ. Kalau kita tidak ada tulang ya, kita akan jadi macam sotong, lembik saja. Sebab kita boleh berdiri, kita boleh berlari, ya. Daging-daging pada pada tangan kita ini semua disalut dengan tulang. Kalau tak ada tulang, bayangkan macam apa?
Macam sotong lah. Sotong ada tulang kah? Sotong dia tidak ada tulang ya. Lembik saja. Itu sebab sistem rangka ini penting untuk kita berdiri dan untuk melindungi organ. Okay. Dan kamu akan belajar, ini SPM akan belajar sistem rangka ya. Form 1, Form 2, Form 3 tidak ada belajar sistem rangka. Kamu akan belajar semasa tingkatan 4, tingkatan 5 ya. Yang ketiga, sistem limfa. Sistem limfa ini pun kamu tak belajar di tingkatan 1, 2, 3, cuma tahu saja apa ya. Sistem limfa ini apa? Mengalirkan bendalir limfa ke saluran darah untuk mempertahankan badan daripada bakteria, virus dan lain-lain. Lymphatic system ya. Dalam badan kita ni ada salur darah dan dalam darah dia ada bukan darah saja tetapi dia juga menghantar bendarir limfa ya untuk mempertahankan badan. Okey, dan bendarir limfa ini kamu akan belajar di tingkatan 4 atau 5. Okey. Untuk belajar lebih lanjutlah ya. Kemudian yang keempat kita tengok sistem pencernaan. Okey. Sistem pencernaan ini mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar. Ini semua organ ya. Organ ini bergabung untuk jadi sistem. Dan ini kamu akan belajar pada tingkatan 2. Tingkatan 2 akan belajar sistem pencernaan. Okey, macam mana kamu makan, kamu ambil makanan masuk ke dalam mulut dan dia akan proses. Dia akan proses makanan untuk dapatkan tenaga. Ini kamu akan belajar di tingkatan 2. Okey. Tingkatan 1 kena ingat aja sistem-sistem ini ya dengan dia punya fungsi. Okey. Yang seterusnya yang kelima adalah sistem otot. Sistem otot macam saya cakap tadilah ya. Sistem otot ini ialah untuk pergerakan, untuk badan kita bergerak. Okey. Yang keenam sistem integumen. Sistem integumen ni kulit kita. Kulit kita ada macam-macam warna kan dan ada macam-macam keadaan tetapi fungsinya satu untuk melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Kulit sama saja function. Kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit warna kuning ke sama saja. Ya, tak ada beza. Fungsi dia sama saja ya, untuk mengawal melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Itu fungsi dia. Okey. Okey, yang ketujuh kita panggil dia sistem saraf. Sistem saraf membawa maklumat dari otak ke seluruh badan. Dan ini kamu akan belajar pada tingkatan 3. Tingkatan 3 akan belajar sistem saraf. Okey. Kemudian yang ke-8 kita panggil dia Yang ke-8 kita panggil dia sistem peredaran darah. Kamu akan belajar ini pada tingkatan 3. Ya, sistem peredaran darah ini mengangkut oksigen, nutrien dan hormon ke semua bahagian badan. Okey. Yang ke-9 sistem respirasi juga akan belajar pada tingkatan 3. Tingkatan 3 akan belajar lebih lagi ya. Apa itu respirasi? Masuk oksigen, keluar karbon dioksida, pernafasan. Pernafasan ya. Okey. Seterusnya yang ke-10 dalam sistem dalam manusia ialah sistem endokrin. Ya. Sistem endokrin ini kamu akan belajar di tingkatan 4 dan 5 ya. Menghasilkan apa fungsi dia? Menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Dan 11 sistem pembiakan kamu akan belajar pada tingkatan 1. Bab berapa? Bab 4. Bab 4 kamu akan belajar sistem pembiakan. Kita akan belajar tentang organ pembiakan perempuan dan organ pembiakan lelaki tingkatan 4. Okey, kenapa belajar?
Ya, memang ini salah satu sistem yang penting lah ya untuk mendapatkan zuriat atau untuk mendapatkan anak daripada lelaki, perempuan untuk mendapatkan anak yang baru. Okey, sistem pembiakan. Baik. Okey. Itu saja. Alright, untuk hari ini saya rasa sampai situ. Jadi, apa latihan dia? Latihan pada hari ini, okey. Latihan pada hari ini, saya akan berikan latihan, saya akan berikan arahan pada kumpulan Telegram kita. Saya akan bagi arahan pada kumpulan Telegram. Boleh ya? Jadi sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9.13 pagi. Okey. Ya, kita berhenti setakat sini sahaja. Dan jangan risau, video ini, ya, video rakaman ini saya akan letakkan ke dalam Telegram lah untuk kamu tengok balik. Okey. Jadi, ada apa-apa soalan sebelum kita habis di sini? Ada soalan? Diam saja hari ini, belum makan lagi kah? Saya pun belum makan. Tak ada Weng Hoi. Nevia pun diam saja, Jason pun diam saja. Kalau Tak ada masalah cikgu, tak semua ada faham. masalah. Kalau tak ada, okey, bagus. Nanti saya akan cuba bagi latihan di dalam Telegram ya. Okey. So kita habis di sinilah ya. Okey, terima kasih. Boleh keluar kelas sekarang. Nanti Terima jumpa di Telegram. Terima kasih Weng Hoi, Nevia. Bye-bye. Terima kasih.